Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya akan sambung pembelajaran untuk K5. Menjadikan laporan ringkas pulangan pelaburan. Okay, sebenarnya awak boleh baca berkenaan dengan ada sedikitlah maklumat berkenaan dengan laporan ringkas pulangan pelaburan ni. Okay. Okay, saya pergi kepada dalam format dalam kertas penerangan ni sebenarnya dia tak tunjuk contoh. Okay, kalau awak tengok dekat kertas tujuan kertas penerangan ni, okay, untuk kenapasi format dan isi kandungan daftar pelaburan. Okay, kandungan format dan isi kandungan daftar pelaburan awak dah tahu. Kelas sebelum ni dekat kertas penerangan 4 pun ada format. Okay, ini awak dah tahu. Okay, tujuan menjadikan laporan ringkas pulangan pelaburan dan juga pengiraan dividen interim dan dividen akhir. Okay, kalau dalam kertas penerangan ni dia tak, pengiraan dividen ni dia ada tunjuk sikit, dividen akhir pun sikit. Cuma nanti awak akan dapat tengok lagi banyak bila buat latihan kertas tugasan dengan kertas kerja. Okay, jadi saya akan teruskan dengan sedikit pengenalan. Okay, yang pertama mendapatkan dokumen pulangan pelaburan. Okay, seperti yang awak sedia maklum, okay, saya dah pun bagi tahu sebelum ni bahawa urusan jual beli saham ni dilaksanakan oleh broker saham, iaitu orang yang pihak yang mengendalikan pembelian dan penjualan saham. Jadi kalau nak beli saham, tengoklah ada syarikat yang kalau nak tahu syarikat mana ataupun awak ada jumpa mana-mana nama syarikat yang belakang dia ada security tu, maknanya itu adalah syarikat broker saham lah. Okay. Okay, bagi syarikat yang nak tahu perkembangan atau status pergerakan saham, pihak pengurusan akan minta pegawai yang bertanggungjawab untuk menyediakan laporan tersebut. Laporan pulangan pelaburan ni lah. Okay, sebenarnya format laporan pulangan pelaburan ni dia bersambung daripada daftar pelaburan yang awak dah buat hari tu. Dia ada, kalau perasan sebelum ni kita buat, bila kita daftar je saham tu, saham yang syarikat beli daripada pihak lain, dekat transaksi dia akan kita akan tulis beli. Bila jual kita akan tulis jual. Okay, sekejap lagi saya tunjuk contoh dia supaya awak nampak, ataupun saya tunjuk sekarang pun boleh lah. Sebentar pergi kat bawah ni. Okay, dalam ni ada. Ini contoh. Jadi kat sini ni, kalau waktu beli, kita transaksi, dekat transaksi ni kita letak beli. So, bila sampai masa jual, kita jual, so nampaklah pergerakan. Jadi, syarikat yang nak tengok perkembangan investment dia tu, dia akan minta ringkasan pelaburan ni. Gitu. Okay. Jadi, okay, poin yang ketiga, maklumat jual beli saham biasanya tidak dikongsi dengan semua pekerja dalam organisasi. Okay, maklumat saham ni ialah sebab dia macam bila syarikat tu dia melabur ataupun dia melabur kepada pihak lain, dia sulit sikit lah. Hanya pihak yang bertanggungjawab je yang boleh akses kepada pelaburan yang dibuat tu. Okay, kalau contoh dia dia arahkan accountant yang uruskan pembelian dengan penjualan saham. Maksudnya untuk monitor lah dia nak invest dekat mana-mana. Okay, so accountant tu je lah yang boleh akses, nak tengok perkembangan pelaburan. Okay, poin yang keempat. Okay, bagi setengah syarikat, hanya laporan pulangan pelaburan didedahkan untuk dilihat dan nilai oleh bakal pelabur. Okay, pulangan pelaburan ni juga dia berfungsi untuk dia dapat menentukan kedudukan keuangan sesebuah syarikat. Kalau bakal pelabur nak tengok syarikat ni bagus ke tak bagus, okay, dia boleh tengok melalui pergerakan pelaburan tu lah.
jual beli dia, dia punya faedah dia macam mana, tinggi ke rendah ke, selalu selalu dapat untung ke, lepas tu kalau rugi berapa, macam tu lah. Okay. So lepas tu yang maklumat yang point yang last sekali. Okay, maklumat pelaburan sulit dan mungkin hanya ahli lembaga pengarah sahaja yang dimaklumkan untuk mengetahui analisis pulangan pelaburan. Okay. Yang kedua, menghasilkan laporan ringkas pulangan pelaburan. Okay, laporan pelaburan merupakan ringkasan jumlah pelaburan dan pulangan. Okay, untuk maklumat pulangan pelaburan, okay, yang ni awak boleh baca. Just macam maklumat lah kepada awak kan. Untuk pulangan pelaburan, kita akan merujuk kepada ledger ataupun sebarang maklumat penerimaan atas pulangan pelaburan sekiranya belum dibukukan. Contohnya, contohnya, kita penyertaan agihan dividen untuk pelaburan saham ataupun maklumat kredit yang diterima daripada pihak-pihak berkenaan pindah wang atas simpanan tetap ke akaun semasa syarikat. Maknanya, kalau contoh syarikat A ada buat simpanan tetap ke CIMB ke Maybank ke CIMB lah. Okay, ke CIMB. Bila contoh dia buat simpanan tetap selama 6 bulan ke, selama 5 bulan ke, 7 bulan ke. Okay, bila sampai sampai tarikh matang dia, dah sampai 5 bulan, pihak CIMB akan pindahkanlah wang faedah, transfer duit faedah tu kepada ke dalam akaun semasa syarikat tu. So, jadi dia boleh tengoklah, dia boleh rujuk transaksi tu untuk tengok perkembangan simpanan dia. Okay, proses untuk mendapatkan data dari daftar pelaburan dan pulangan pelaburan akan bergantung kepada hierarki dalam carta organisasi syarikat. Okay, ini adalah format laporan ringkas pulangan pelaburan. Okay, kalau awak tengok ni sama je dengan daftar pelaburan yang kita dah buat. Cuma macam saya cakap tadi, dia ada beli dengan jual. Okay, jadi ni awak boleh tengok contoh macam mana buat. Berikut merupakan contoh bagaimana ringkasan pelaburan disediakan dan dilengkapkan. Okay, yang ni boleh rujuk kertas penerangan 4. Okay, saya buka sekejap kertas penerangan 4. Okay, yang ni. Yang dekat sini ni. Sama ke? Simpanan tetap. Okay, yang tak sama rupanya. CIMB. Okay, sama. Okay, jadi okay, kalau awak tengok contoh ni, ini ringkasan pelaburan lah. Okay, pada 30 hari bulan 1, 30 Januari 2015, okay, syarikat ABC Sinar Berhad ni ada buat investment lah di CIMB Group. Okay, dia beli sebanyak 5,000 unit. Kos dia 31,000. Okay. Lepas tu 30. Okay, date yang sama. Syarikat ABC ni dia membuat pelaburan, beli saham public bank. Okay. Okay, awak catat dulu. Okay, lepas tu bila 1 hari bulan 2, 2015, dia jual saham yang dia beli daripada CIMB Group pada 30 Januari sebanyak 1,000 unit. Dia jual sebanyak 1,000 unit. Jadi boleh tengoklah dekat sini. Harga jual. Okay, dia jual 1,000. Okay, sepatutnya dia bagilah dekat awak berapa yang dia, maklumat dia berapa dia beli, berapa dia jual. So kat sini tak ada. Okay, saya just, okay, tak apa, nanti saya akan tunjukkan
macam mana cara kira macam mana dapat untung ni. Kita nak tengok macam mana. So kat saya untuk sekarang ni saya just nak tunjuk macam mana buat ringkasan pelaburan. Ini adalah ringkasan pelaburan. Jangan nanti ringkasan bila saya suruh buat latihan ke apa, macam mana nak buat ringkasan pelaburan. Nanti saya tak nak awak keliru dengan daftar pelaburan. Sebenarnya daftar pelaburan dengan ringkasan pelaburan ni guna format yang sama. Okay.